8:14 malam di sebuah pasar raya kecil dekat pinggir Kuala Lumpur. Saya berdiri terlalu lama di depan rak ubat tahan sakit sampai seorang pekerja muda akhirnya datang dan bertanya sama ada saya perlukan bantuan. Saya cuma senyum kecil. Kata mungkin saya cuma penat. Tapi ketika saya tunduk mahu ambil dompet, dari poket seluar, tangan saya tiba-tiba menggigil cukup kuat sampai resit yang saya pegang jatuh ke lantai. Lelaki itu cuba membantu, tapi saya cepat-cepat kutip sendiri sambil ketawa. Perlahan, seolah-olah semuanya masih normal, seolah-olah saya masih lelaki yang sama seperti bertahun-tahun dahulu. Sedangkan untuk beberapa saat pendek itu, saya sendiri tidak pasti sama ada kaki saya benar-benar masih mampu berdiri dengan kuat atau tidak. Dan yang paling aneh, tiada siapa di dalam pasar raya itu sedar bahawa lelaki yang sedang cuba kelihatan tenang di bawah lampu putih pucat itu ialah Rosham Nor. Lelaki yang pernah membuat jutaan orang percaya bahawa saya tidak pernah tahu apa itu lemah. Saya pernah berjalan masuk ke set penggambaran tanpa tidur, pernah bekerja ketika badan demam, pernah ketawa depan kamera, walaupun kepala terasa seperti mahu pecah. Orang selalu fikir saya keras, dan mungkin saya sendiri pun pernah percaya perkara itu. Tetapi sejak beberapa bulan kebelakangan ini, ada sesuatu dalam hidup saya mula retak perlahan-lahan dengan cara yang sukar diterangkan. Bukan retak besar yang berbunyi kuat, bukan skandal, bukan jatuh miskin secara tiba-tiba. Cuma perkara-perkara kecil yang orang lain mungkin tidak akan perasan. Seperti saya mula duduk terlalu lama di dalam kereta sebelum keluar, mula mematikan telefon lebih awal daripada biasa, mula mengelak bertentang mata terlalu lama dengan orang yang pernah mengenali saya ketika saya berada di kemuncak hidup. Ada malam-malam tertentu di mana saya duduk seorang diri di ruang tamu rumah sambil televisyen terpasang tanpa suara, dan saya sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang saya fikirkan. Menurut beberapa orang terdekat, saya juga dikatakan semakin banyak berdiam, semakin lambat menjawab pertanyaan. Malah ketika ketawa pun, ada sesuatu yang terasa seperti dibuat-buat. Tapi saya masih datang bekerja, masih bercakap seperti biasa, masih cuba berjalan dengan langkah yang nampak kuat kerana mungkin itu satu-satunya perkara yang saya masih tahu bagaimana hendak lakukan. Berpura-pura semuanya terkawal. Beberapa minggu lalu, seorang kru lama yang pernah bekerja dengan saya hampir 20 tahun memandang saya agak lama sebelum penggambaran bermula. Dia tidak berkata apa-apa pada awalnya, cuma hulurkan secawan kopi dan tepuk bahu saya perlahan. Tetapi sebelum dia pergi, dia sempat berkata, "Abang nampak penat sekarang." Ayat itu pendek, sangat pendek. Namun entah kenapa ia tinggal lama dalam kepala saya. Kerana selama ini, saya fikir saya masih berjaya menyembunyikannya. Saya fikir orang tidak nampak bagaimana saya mula lupa perkara kecil. Bagaimana saya kadang-kadang termenung terlalu lama sebelum kamera mula merakam. Bagaimana selepas semua orang pulang, saya duduk seorang diri di bilik persalinan sambil memandang cermin tanpa benar-benar mengenali wajah di depan saya. Wajah itu masih Rosham Nor. Masih suara yang sama, masih mata yang sama, tetapi ada sesuatu yang hilang sedikit demi sedikit, sesuatu yang saya sendiri tidak tahu bila ia mula pergi, dan mungkin yang paling menyakitkan. Saya masih cuba tersenyum setiap kali orang berkata, saya nampak kuat. So saya pergi dulu, kerana saya tidak tahu bagaimana hendak memberitahu mereka bahawa kadang-kadang lelaki yang paling susah menunjukkan dirinya sedang runtuh, sebenarnya ialah lelaki yang paling takut. Jika orang lain mula menyedarinya terlalu awal. Saya masih ingat satu malam lama dahulu,
Hujan turun terlalu lebat sampai jalan di luar studio hampir tenggelam. Tapi saya tetap berlari dari satu set ke satu set lain sambil pegang skrip yang sudah basah di hujungnya. Masa itu saya rasa hidup saya memang begitu, sentiasa bergerak, sentiasa penuh bunyi. Orang memanggil nama saya dari arah berbeza. Abang shot dah ready. Abang tukar baju cepat. Abang masuk set sekarang. Dan entah bagaimana, saya suka rasa penat itu. Saya suka rasa seperti badan saya mampu bertahan lebih lama daripada orang lain. Ada waktu saya menjalani penggambaran hampir 20 jam. Tanpa tidur, selesai satu lokasi. Terus sambung ke lokasi lain. Saya tidur dalam kereta dengan leher bersandar pada tingkap. Bangun semula bila pembantu kejutkan saya beberapa minit sebelum kamera mula berjalan. Kadang-kadang, makanan pertama saya untuk hari itu hanyalah nasi bungkus sejuk yang saya makan tergesa-gesa di bilik solek sambil muka separuh siap. Dan saya masih boleh berdiri depan kamera sambil menjerit, berlari, berlawan, ketawa kuat seperti lelaki yang langsung tidak kenal apa itu letih. Waktu itu saya benar-benar percaya tubuh saya tidak akan pernah mengkhianati saya. Saya fikir saya boleh paksa badan saya terus bergerak selagi saya mahu. Malah ada masa saya sengaja tidak mengaku sakit hanya kerana ego. Saya tidak mahu sesiapa fikir saya lemah. Saya tidak mahu orang muda di set melihat saya duduk terlalu lama atau mengurut dada kerana penat. Saya mahu jadi lelaki yang paling keras kepala di lokasi, lelaki yang kalau jatuh pun akan bangun semula sebelum orang sempat hulur. Tangan membantu. Mungkin sebab itu ramai orang selalu melihat saya seperti batu, keras, sukar, retak. Ada seorang pengarah lama pernah bergurau dengan saya selepas satu babak aksi. Dia kata, saya ini manusia besi. Saya cuma ketawa besar masa itu kerana dalam kepala saya memang percaya perkara itu. Saya pernah bekerja ketika demam sampai badan menggigil dalam bilik. Air pernah tahan sakit belakang berhari-hari tanpa beritahu sesiapa. Pernah duduk dalam kereta selepas penggambaran sambil tarik nafas perlahan kerana dada terasa sempit. Tetapi bila pintu dibuka, saya terus berjalan keluar seperti tiada apa berlaku. Menurut beberapa orang kru lama, saya juga jenis lelaki yang tidak pernah mahu balik awal. Walaupun muka sudah pucat, walaupun mata merah kerana kurang tidur, saya tetap mahu habiskan semua babak. Saya mahu jadi orang terakhir yang meninggalkan set. Kerana dalam hidup saya ketika itu, kekuatan bukan sekadar image, ia sudah jadi cara saya melindungi diri sendiri. Kalau saya berhenti, saya takut saya akan mula mendengar terlalu banyak perkara dalam kepala saya. Jadi saya terus bekerja, terus bergerak, terus bercakap kuat. Seolah-olah hidup saya tidak pernah ada ruang untuk runtuh. Tetapi sekarang bila saya fikir semula, mungkin ada tanda-tanda kecil yang saya sengaja abaikan. Ada hari-hari tertentu di mana saya mula lupa dialog yang biasanya mudah saya hafal. Ada masa tangan saya terasa kebas ketika memegang streng selepas pulang lewat malam. Ada pagi-pagi tertentu di mana saya duduk terlalu lama di tepi katil sebelum berdiri. Bukan kerana malas, tetapi kerana badan saya terasa berat dengan cara yang sukar dijelaskan. Namun saya tetap paksa diri keluar rumah, tetap pakai topi, pakai cermin mata, senyum pada orang, kerana saya masih mahu percaya bahawa saya ialah lelaki yang sama seperti dahulu. Lelaki yang boleh lawan apa sahaja. Sedangkan perlahan-lahan, tanpa saya sedar, ada sesuatu dalam diri saya mula berubah. Dan yang paling menakutkan, perubahan itu berlaku secara senyap, terlalu senyap, sampai saya sendiri tidak pasti bila semuanya benar-benar bermula.
Saya tidak pasti sejak bila semuanya mula berubah. Sebab pada awalnya, ia datang terlalu kecil untuk dianggap serius. Terlalu kecil sampai saya sendiri memilih untuk ketawa dan mengabaikannya. Mula-mula cuma tidur, saya jadi aneh. Saya boleh baring hampir 2 jam dalam gelap tanpa benar-benar terlelap. Kipas siling berpusing perlahan, bunyi kereta di luar rumah makin lama makin sedikit. Tetapi mata saya tetap terbuka, memandang siling, seperti ada sesuatu yang tidak mahu membenarkan kepala saya berehat. Kadang-kadang saya tertidur sekejap, menjelang subuh. Kemudian bangun dengan dada berdebar, seperti baru selesai berlari jauh. Namun bila orang tanya keadaan saya tetap jawab, "Okey." Seperti biasa, seperti lelaki yang masih mampu mengawal semuanya. Beberapa orang yang pernah bekerja dengan saya baru-baru ini juga dikatakan mula perasan perubahan kecil pada diri saya, bukan perubahan besar yang mengejutkan, cuma perkara-perkara yang sukar dijelaskan. Seperti saya semakin lama semakin suka duduk diam selepas babak selesai. Dahulu saya selalu jadi orang paling bising di belakang kamera, suka bergurau, suka mengusik kru. Tetapi sekarang, menurut seorang kru lama, saya kadang-kadang duduk sendirian di kerusi lipat sambil memandang lantai tanpa bercakap dengan sesiapa selama beberapa minit. Dan bila orang memanggil nama saya akan tersentak sedikit, seolah-olah baru sedar saya masih berada di situ. Ada satu hari yang saya masih ingat sangat jelas. Saya sedang berdiri di depan kamera untuk satu babak pendek. Dialog itu tidak panjang pun. Saya pernah menghafal skrip jauh lebih susah daripada itu sepanjang hidup saya. Tetapi, entah kenapa, di tengah-tengah ayat, kepala saya tiba-tiba kosong, sunyi. Saya boleh nampak bibir pelakon di depan saya bergerak. Boleh dengar bunyi penghawa dingin dalam studio. Tetapi perkataan yang sepatutnya keluar dari mulut saya hilang begitu sahaja. Semua orang diam beberapa saat. Dan saya cepat-cepat senyum sambil bergurau kononnya. Saya terlalu penat. Mereka ketawa kecil. Penggambaran disambung semula. Namun, sejak hari itu, saya mula takut pada perkara yang dahulu tidak pernah menakutkan saya. Menurut beberapa peminat yang terserempak dengan saya dalam acara awam, tangan saya juga dikatakan mula kelihatan sedikit menggigil ketika menandatangani poster atau gambar. Saya cuba menutupnya dengan bergerak cepat. Kadang-kadang saya sengaja menggunakan kedua-dua tangan supaya orang tidak terlalu nampak. Tetapi saya tahu ada mata yang mula memerhati. Ada juga yang mula bertanya sesama sendiri di media sosial, mengapa saya semakin jarang membenarkan kamera mengambil gambar terlalu dekat dengan wajah saya? Saya tidak pernah menjawab semua itu kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana hendak menjelaskan sesuatu yang saya pun belum faham sepenuhnya. Cuma ada hari-hari tertentu di mana bangun dari kerusi terasa lebih lambat daripada dahulu. Lutut saya tidak lagi menurut secepat dulu. Dan ketika saya berjalan menuju ke set, saya sedar saya mula melihat lantai lebih kerap daripada melihat orang di depan saya, mungkin kerana saya takut mereka akan nampak sesuatu dalam mata saya. Kerana walaupun saya masih mampu ketawa, masih mampu bercakap seperti biasa, ada sesuatu pada pandangan saya yang tidak lagi sama. Saya perasan sendiri ketika melihat rakaman semula di monitor, senyuman itu masih ada. Suara itu masih suara saya. Tetapi mata saya kelihatan seperti seseorang yang terlalu lama menyembunyikan keletihan. Dan yang paling menyakitkan, saya masih terus cuba kelihatan kuat di depan semua orang, seolah-olah kalau saya berhenti walau sekejap, seluruh hidup yang saya bina selama ini akan mula runtuh perlahan-lahan di depan mata saya sendiri. Tetapi lama-kelamaan, saya mula sedar, perkara yang paling meletihkan sebenarnya bukan badan saya. Bukan malam-malam tanpa tidur.
Bukan tangan yang mula menggigil perlahan ketika memegang pen, tetapi rasa sunyi yang datang sedikit demi sedikit tanpa bunyi. Sunyi yang pada awalnya sangat kecil, sampai saya tidak perasan bila ia mula memenuhi hidup saya. Dahulu telefon saya hampir tidak pernah diam. Pagi-pagi, sudah ada orang menelefon. Bertanya jadual. Produser mencari tarikh kosong. Wartawan meminta temu bual. Pengarah menghantar skrip baru. Kadang-kadang saya marah kerana terlalu banyak panggilan masuk dalam sehari. Tetapi sekarang ada hari-hari tertentu di mana saya membuka telefon dari pagi sampai petang dan satu-satunya perkara yang muncul hanyalah notifikasi iklan bank, promosi makanan atau pesanan automatik yang langsung tidak memerlukan jawapan saya. Pada mulanya, saya cuba fikir, semua orang mungkin sibuk, industri sedang berubah, generasi baru sedang naik. Itu normal. Saya cuba pujuk diri sendiri begitu. Tetapi, jauh dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang berbeza sekarang. Menurut beberapa kenalan lama, nama saya juga sudah semakin jarang disebut dalam perbualan produksi besar. Bukan kerana orang membenci saya, bukan kerana saya membuat masalah. Cuma dunia hiburan bergerak terlalu cepat dan lelaki seperti saya perlahan-lahan mula tertinggal di belakang tanpa sesiapa benar-benar menyedarinya. Saya pernah duduk di sebuah acara hiburan besar beberapa bulan lalu. Ramai pelakon muda berjalan masuk dengan kamera mengejar mereka dari setiap arah. Lampu berkelip tanpa henti. Wartawan memanggil nama mereka berkali-kali. Dan saya masih tersenyum melihat semua itu. Saya masih menyapa orang dengan baik. Tetapi, untuk pertama kali dalam hidup saya sedar tiada siapa benar-benar menunggu saya di hujung karpet merah itu lagi. Tiada suara kuat memanggil nama saya seperti dahulu. Tiada kamera berpusing pantas ke arah saya. Cuma beberapa orang lama yang datang bersalam sambil berkata saya nampak masih kuat. Perkataan itu aneh, kerana kadang-kadang orang hanya menggunakan ayat begitu apabila mereka sendiri mula nampak sesuatu sedang hilang. Ada malam tertentu selepas pulang dari acara, saya duduk lama dalam kereta sebelum menghidupkan enjin. Bunyi hujan jatuh atas cermin depan perlahan-lahan dan saya tiba-tiba teringat satu masa dahulu apabila jadual saya terlalu padat sampai saya hampir tiada masa untuk pulang ke rumah. Sekarang, masa terlalu banyak, terlalu senyap, terlalu panjang. Menurut seorang rakan lama, saya juga mula menolak lebih banyak jemputan, bukan kerana sombong, tetapi kerana saya semakin penat untuk berpura-pura bertenaga di tempat yang membuatkan saya rasa seperti orang asing. Kadang-kadang saya melihat pelakon muda bercakap sesama sendiri di belakang set. Mereka ketawa kuat, merancang projek baru, bercakap tentang trending dan media sosial. Dan saya sedar saya mula menjadi lelaki yang hanya diperhatikan sekilas sebelum semua orang kembali sibuk dengan dunia mereka sendiri. Perkara itu tidak berlaku sekaligus. Itulah yang membuatnya lebih menyakitkan. Ia berlaku perlahan-lahan, senyap-senyap, seperti lampu yang semakin malap. Tanpa sesiapa sedar, bilik itu sebenarnya sudah hampir gelap. Dan mungkin sebab itulah saya masih cuba ketawa lebih kuat bila bersama orang. Masih cuba berjalan tegak, walaupun badan terasa berat, kerana saya takut. Kalau saya berhenti, berpura-pura kuat, walau sekejap, orang akan mula melihat saya bukan lagi sebagai Rosyam Nor yang mereka kenal dulu, tetapi hanya seorang lelaki berusia 59 tahun yang sedang cuba menerima hakikat bahawa dunia akhirnya mula bergerak tanpa menunggunya lagi. Ada banyak perkara yang saya tidak pernah ceritakan pada sesiapa,
Bukan kerana saya mahu merahsiakan hidup saya seperti misteri besar, tetapi kerana saya sendiri tidak tahu bagaimana hendak menerangkan perasaan yang semakin berat itu tanpa kedengaran, seperti seorang lelaki yang sudah kalah. Jadi, saya memilih untuk diam dan terus menjalani rutin seperti biasa. Walaupun perlahan-lahan saya mula sedar, kebanyakan hari saya sebenarnya hanyalah usaha kecil untuk memastikan diri saya tidak runtuh di depan orang lain. Ada malam-malam tertentu di mana saya pulang lewat selepas kerja. Enjin kereta sudah dimatikan, kawasan rumah sudah sunyi, tetapi saya masih duduk lama di tempat pemandu sambil memegang streng tanpa bergerak. Kadang-kadang hampir 20 minit, kadang-kadang lebih lama. Saya hanya melihat lampu rumah dari jauh, tanpa benar-benar bersedia untuk masuk. Menurut seorang kenalan rapat, saya juga semakin jarang menyalakan lampu ruang tamu bila berada seorang diri di rumah, bukan kerana saya mahu bersedih, cuma cahaya terang. Kadang-kadang membuatkan saya terlalu sedar betapa sunyinya rumah itu. Selepas semua orang tidur, jadi saya duduk dalam gelap separuh samar. Televisyen terbuka tanpa suara, hanya bunyi penghawa dingin dan jam dinding yang bergerak perlahan menemani malam saya. Ada hari-hari tertentu di mana makan malam saya cuma nasi bungkus yang sudah sejuk di atas meja kecil dapur. Saya makan perlahan sambil memandang telefon, menunggu sesuatu yang saya sendiri tidak pasti. Mungkin panggilan, mungkin mesej, mungkin hanya perasaan bahawa masih ada seseorang yang benar-benar mencari saya di hujung hari. Tetapi kebanyakan malam, tiada apa yang datang, dan saya akan bangun perlahan-lahan, basuh tangan. Kemudian berjalan ke bilik tanpa bercakap. Sepatah pun, perkara paling aneh yang saya lakukan mungkin menyimpan terlalu banyak pakaian lama. Baju dari zaman penggambaran bertahun-tahun dahulu. Jaket yang pernah saya pakai ketika nama saya berada di mana-mana. Ada yang sudah tidak muat, ada yang warnanya mula pudar. Tetapi saya tetap simpan dalam almari. Kadang-kadang saya buka perlahan-lahan hanya untuk memegang kainnya beberapa saat sebelum tutup semula. Seolah-olah ada sebahagian diri saya yang masih tertinggal di dalam pakaian itu, dan saya belum benar-benar sanggup melepaskannya. Pernah satu malam hampir pukul 2 pagi. Saya duduk seorang diri di ruang kerja, sambil membuka semula babak lama, lakonan saya di internet. Saya lihat wajah saya yang dulu, cara saya berjalan, cara saya ketawa kuat, tanpa perlu memikirkan apa-apa, dan untuk beberapa minit pendek, saya hampir percaya lelaki dalam skrin itu masih wujud dalam diri saya sekarang. Tetapi, apabila video tamat dan pantulan monitor gelap memantulkan wajah saya kembali, rasa sunyi itu datang semula dengan lebih kuat. Menurut beberapa orang terdekat, saya juga semakin pandai berpura-pura di depan keluarga. Saya masih bercakap seperti biasa, masih cuba bergurau di meja makan, masih menjawab, "Saya okey," terlalu cepat sebelum sesiapa sempat bertanya lebih lanjut. Kerana saya tidak mahu mereka risau. Saya tidak mahu rumah saya dipenuhi pandangan simpati. Jadi saya terus memainkan watak lelaki yang masih kuat. Walaupun kadang-kadang, selepas semua orang masuk tidur, saya duduk seorang diri terlalu lama, sambil memicit perlahan bahagian tangan yang mula terasa kebas, menarik nafas perlahan, supaya dada saya kelihatan stabil, dan cuba meyakinkan diri bahawa saya masih mampu bertahan beberapa hari lagi tanpa sesiapa benar-benar menyedari betapa penatnya saya sebenarnya. Kerana hakikat yang paling sukar diterima bukanlah usia yang semakin meningkat, tetapi rasa takut bahawa suatu hari nanti saya mungkin sudah terlalu letih untuk terus berpura-pura semuanya masih baik-baik sahaja.
Perkara yang saya sendiri tidak pernah sangka ialah, pada satu tahap dalam hidup, saya mula takut berada di tempat yang terlalu ramai orang. Bukan takut pada bunyi, bukan takut pada kamera, tetapi takut pada cara orang melihat saya sekarang. Dahulu saya boleh berjalan, masuk ke pusat membeli belah dengan penuh yakin, bergambar, bergurau, melayan sesiapa sahaja tanpa rasa apa-apa. Perhatian orang pernah menjadi sebahagian daripada hidup saya terlalu lama sampai saya fikir saya sudah kebal dengannya, tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, perasaan itu mula berubah perlahan-lahan. Ada sesuatu yang berbeza pada pandangan orang sekarang. Sukar diterangkan, kadang-kadang peminat masih mengenali saya. Mereka datang perlahan-lahan sambil senyum, tetapi sebelum bercakap, mereka akan memandang wajah saya agak lama dahulu, seolah-olah sedang memastikan sesuatu dalam kepala mereka. Ada yang berkata, saya nampak kurus sedikit. Ada yang bertanya, sama ada saya terlalu penat bekerja, dan saya akan ketawa kecil seperti biasa, mengatakan semuanya okey. Walaupun dalam hati saya mula terasa pelik setiap kali mendengar nada simpati dalam suara mereka, menurut beberapa orang terdekat, saya juga semakin kerap memakai topi dan cermin mata gelap walaupun berada di tempat tertutup. Pada awalnya, saya sendiri tidak sedar ia jadi seperti tabiat otomatik. Sebelum keluar rumah, saya akan capai topi dahulu. Kemudian cermin mata, seolah-olah ada bahagian diri saya yang mahu bersembunyi sedikit daripada dunia, bukan kerana saya malu menjadi tua, tetapi kerana saya penat melihat orang cuba membaca perubahan pada wajah saya. Ada satu kejadian yang masih saya ingat sampai sekarang. Saya sedang berjalan perlahan di sebuah restoran selepas selesai makan. Dan saya terdengar dua orang di belakang saya bercakap perlahan sambil menyebut nama saya. Mereka fikir saya tidak dengar. Salah seorang berkata, dia nampak lain sekarang. Ayat itu pendek, sangat biasa. Tetapi, entah kenapa ia melekat dalam kepala saya sepanjang malam. Sejak itu, saya mula sedar media sosial juga tidak lagi seperti dahulu. Menurut beberapa komen yang saya terbaca secara tidak sengaja, ada orang mula membandingkan wajah saya sekarang dengan wajah saya bertahun-tahun lalu. Ada yang bertanya kenapa mata saya nampak letih, kenapa saya jarang senyum besar seperti dulu. Dan walaupun saya cuba tidak membaca semua itu, kadang-kadang ayat-ayat kecil begitu tetap tinggal lama dalam fikiran seorang lelaki apabila dia bersendirian pada waktu malam. Pernah satu hari, saya duduk dalam kereta hampir 40 minit di luar sebuah acara sebelum turun. Enjin sudah lama dimatikan, penghawa dingin pun sudah tidak sejuk. Tetapi saya masih memegang streng sambil tarik nafas perlahan. Cuba mengumpulkan cukup keberanian untuk berjalan masuk dan membiarkan orang melihat saya lagi. Perkara itu kedengaran bodoh mungkin. Kerana sepanjang hidup saya bekerja di depan kamera. Saya dibesarkan oleh perhatian ramai. Tetapi apabila usia mula mengubah tubuh dan wajah seorang lelaki sedikit demi sedikit, perhatian yang sama boleh mula terasa seperti cermin besar yang terlalu terang. Ada masa saya melihat orang mengangkat telefon secara diam-diam ketika saya lalu. Mungkin mereka cuma mahu mengambil gambar. Mungkin tidak berniat jahat langsung, tetapi saya mula berjalan lebih cepat, mula tunduk sedikit, mula mengelak berdiri terlalu lama di tempat terbuka. Dan yang paling menyakitkan, saya masih cuba tersenyum. Setiap kali seseorang berkata, "Abang masih nampak kuat." Kerana saya tahu, mereka sebenarnya sedang cuba bersikap baik, sedangkan jauh dalam diri saya sendiri sedang bertarung setiap hari, supaya tidak kelihatan seperti seorang lelaki yang perlahan-lahan kehilangan versi dirinya yang pernah dikenali seluruh negara. Sekarang,
Kebanyakan hari saya terasa lebih perlahan daripada dahulu. Bukan perlahan yang dramatik, cuma seperti ada sesuatu dalam hidup saya yang semakin jauh sedikit demi sedikit. Dan saya sudah terlalu penat untuk mengejarnya semula. Ada malam tertentu selepas selesai urusan, saya berjalan sendirian di lorong hospital yang panjang sambil tangan memasukkan resit ke dalam poket jaket. Lampu putih di siling terlalu terang. Bunyi troli jururawat bergema perlahan dari hujung koridor. Dan untuk beberapa saat, saya berdiri diam melihat pintu lift terbuka dan tertutup berkali-kali tanpa benar-benar mahu masuk. Saya sendiri tidak pasti apa yang saya tunggu sebenarnya. Mungkin tenaga, mungkin keberanian, atau mungkin cuma masa untuk kembali rasa seperti diri saya yang dahulu. Menurut beberapa orang yang pernah terserempak dengan saya di lokasi penggambaran baru-baru ini, saya juga semakin banyak duduk sendirian selepas babak selesai. Ada sebuah kerusi plastik lama di belakang set, dekat kawasan kabel dan lampu. Kadang-kadang saya duduk di situ agak lama sambil memegang botol air yang sudah tidak sejuk. Semua orang sibuk berjalan di depan saya. Kru menukar kamera. Pelakon muda berbual kuat. Bunyi orang ketawa berselang-seli dengan arahan pengarah. Tetapi saya cuma duduk diam, melihat semuanya bergerak tanpa benar-benar masuk ke dalam mana-mana perbualan lagi. Dahulu saya selalu jadi orang terakhir yang masih ada tenaga selepas penggambaran tamat. Sekarang, bila studio mula, kosong. Saya hanya mahu cepat-cepat pulang sebelum rasa letih. Itu menjadi terlalu jelas pada wajah saya. Ada satu malam, saya masuk semula ke bilik persalinan. Selepas semua lampu utama set sudah dipadamkan, hanya tinggal cahaya kecil dari cermin solek yang masih menyala separuh di sudut bilik. Sehelai kot hitam tergantung diam terlalu lama pada penyangkut, kot yang pernah saya pakai untuk satu acara besar bertahun dahulu. Saya berdiri melihatnya beberapa saat, kemudian duduk perlahan tanpa membuka kasut. Bilik itu sunyi, terlalu sunyi, sampai bunyi nafas saya sendiri kedengaran berat, dan entah kenapa, saya tiba-tiba rasa seperti terlalu banyak perkara dalam hidup saya sedang hilang secara perlahan, tanpa bunyi. Bukan sahaja tenaga, bukan sahaja peluang kerja, tetapi juga rasa yakin yang dulu pernah membuat saya percaya saya boleh melalui apa sahaja. Sekarang saya mula faham, ada jenis keletihan yang tidur pun tidak mampu hilangkan. Keletihan menjadi seseorang yang sentiasa perlu nampak kuat. Ada malam-malam tertentu di mana saya berhenti lama di kawasan parkir. Sebelum memandu pulang, lampu kuning di siling memantul atas cermin kereta yang berdebu. Beberapa ruang parkir sudah kosong. Pengawal keselamatan berjalan perlahan sambil melihat telefon. Dan saya masih duduk di dalam kereta, tanpa radio, tanpa muzik. Hanya memandang depan sambil cuba menenangkan fikiran yang semakin sukar diam sejak kebelakangan ini. Kadang-kadang saya teringat bagaimana hidup saya dahulu penuh bunyi, penuh orang, penuh jadual. Sekarang semuanya masih ada, tetapi tidak lagi terasa dekat. Seperti saya sedang melihat hidup saya sendiri dari jarak yang semakin jauh, dan mungkin perkara paling sukar untuk diterima apabila seorang lelaki semakin berusia, bukanlah perubahan pada tubuhnya, tetapi saat dia mula sedar bahawa beberapa bahagian penting dalam hidupnya sudah perlahan-lahan pergi, dan dia tidak tahu bagaimana hendak memanggil semuanya kembali. Hampir tengah malam, di sebuah stesen minyak yang masih dibuka di Kuala Lumpur, seorang pekerja muda berdiri membetulkan gulungan kertas dalam mesin resit, sambil sebuah drama lama dimainkan perlahan dari televisyen kecil yang tergantung di penjuru dinding.
Bunyinya terlalu perlahan, sampai dialog pelakon hampir tidak dapat didengar. Di luar, jalan raya masih basah selepas hujan renyai yang turun sebentar tadi. Beberapa buah kereta melintas perlahan, dengan cahaya lampu memantul panjang atas lopa air di tepi jalan. Seorang lelaki penghantar makanan berhenti sekejap untuk membeli kopi, sebelum menyambung perjalanan semula di sudut parkir paling hujung. Sebuah kereta hitam tidak bergerak agak lama. Enjin belum dihidupkan, hanya lampu papan pemuka yang menyala samar di dalamnya. Dari jauh, kelihatan seorang lelaki duduk diam sambil memegang stereng tanpa bercakap dengan sesiapa. Mungkin dia cuma penat selepas bekerja, mungkin dia sedang menunggu rasa berat dalam dadanya reda sedikit sebelum pulang ke rumah. Atau mungkin dia sendiri tidak tahu kenapa semakin sukar untuk keluar dari kereta sejak kebelakangan ini. Tidak ada siapa di stesen minyak itu benar-benar memandang ke arahnya terlalu lama. Pekerja kaunter terus menyusun roti. Seorang kanak-kanak kecil tertidur di bahu ibunya dekat mesin ATM. Bunyi motosikal sesekali memecahkan sunyi malam sebelum hilang semula ke hujung jalan. Dan kota itu terus bergerak seperti biasa, tanpa berhenti untuk sesiapa. Beberapa menit kemudian, lelaki di dalam kereta itu akhirnya menghidupkan enjin perlahan-lahan. Wiper bergerak sekali membersihkan sisa air hujan di cermin depan. Radio terbuka sekejap memainkan lagu lama sebelum diperlahankan hampir tanpa bunyi. Kereta itu keluar perlahan dari parkir dan hilang di antara lampu-lampu jalan yang masih menyala sampai jauh ke tengah kota. Tidak ada siapa tahu ke mana dia pergi selepas itu. Tidak ada siapa tahu apa yang sedang difikirkannya sepanjang perjalanan pulang. Dan mungkin memang begitu kehidupan kebanyakan manusia ketika usia mula berubah perlahan-lahan. Dari luar, semuanya masih kelihatan normal, masih bercakap, masih bekerja, masih tersenyum bila bertemu orang, tetapi jauh di dalam diri. Ada perkara-perkara kecil yang sudah mula bergerak menjauh sedikit demi sedikit, sementara dunia di sekeliling terus berjalan seperti tiada apa yang pernah berubah.